الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بدوام الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله. Marilah kita buka majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah yang kita qasatkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seterusnya buat ahli keluarga baginda Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, para alim ulama, guru-guru kita, kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, di kita sendiri dan seluruh muslimin muslimat sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi serta AJK Surau Baru, Kampung Sungai Buaya, khususnya pengerusi serta AJK JPKK serta muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, marilah pertama dan selamanya kita mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua dengan sebenar-benar kesyukuran kepadanya. Kita diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk berada di dalam rumahnya yang penuh dengan keberkatan ini, tempat yang diberikan dengan keberkatan dan rahmatnya, tempat diturunkan rahmat dan juga berkat Allah Ta'ala. Apatah lagi dia dalam majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala dan menjadi satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan mengizinkan untuk kita berada di dalam taman yang kekal abadi, yakni taman syurga Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung bicaraan kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir pada muka surat yang ketiga. Bunyi muka surat yang ketiga dah, tapi mukaddimah lagi. Kita bagi link orang. Dia nak Google Meet dengan kita, Allah. Google Meet jugalah kita pun. Kebanyakannya mocik-mocik lah. Memang dah dia duduk dekat rumah. Dia orang puang ni pada masa dia anak dara, masa itulah peluang dia untuk dengar. Kalau tidak, peluang mereka ni hanya ada lepas pada habis anak-anak dah lepas belaka. Kalau itulah peluang yang mereka ada, maka kita layang je lah dah. Layang je lah. Tak apalah. Antaranya orang sakit-sakit lutut dah boleh nak mari, kata tunggu jugalah link kata. Kadang-kadang tu kita budak duduk main handset sampai tak ada bateri. Jadi dia pun duk tanya dah mana. Kata gua ni kata. Begitulah, insya-Allah pada malam ini pada muka surat yang ketiga pada baris yang ke berapa lah? Atas sekali. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Atas sekali, bismillahirrahmanirrahim. Pada bicaraan yang lepas kita sampai dekat bismillah baru dah. Kalimah Allah. Lafzul jalalah kita tafsir dah tak? Ar-Rahman Ar-Rahim pun kan? Kedak lagi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tafsir dah. Kita ambil sedikit lah. Takut tak tinggal lagi. Sebab kebetulan surah ni yang ketiga lah. Kebetulan keadaan kita sama dengan surah-surah hok kita ni. Kita pergi ni buka kitab ni, mana baru buka surah Kenanga selagi Masjid Aizat. Jadi keadaan kita sama dekat bismillahirrahmanirrahim. Cuma tuan-tuan ni sebab kita
sebulan sekali. Jadi dia akan jadi lambat sikit pada orang. Saya takut saya tukar dengan tempat lain. Tak tolong betul lah kalau kata tukar dah, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara yang lepas kita masuk kepada kalimah bismi dengan nama Allah. Nama-nama ni, nama Allah Ta'ala ni dia terkandung dalam seluruh ciptaannya. Maksud kata ni, setiap ciptaan Allah Ta'ala dia zahir atas kejadiannya segala ni nama Allah Ta'ala. Contohnya kita boleh tengok, kita tengok pada laut. Kita tengok pada ombak. Kalau musim-musim terkujuh ni, keadaan dia bergelora. Kita boleh tengok keadaan Allah Ta'ala yang maha perkasa. Dia boleh buat ombak tu bergulung begitu. Kemudian dalam masa yang sama dia ada Al-Latif yang maha lemah lembut. Sebab apa? Disebabkan ada ombak tersebut. Kalau kita belajar, kalau orang tua-tua dia kata, ombak-ombak ni kalau dok bergulung molek, hok bawah bumi tu dia dok naik, menyebabkan plankton makanan bagi ikan tu dok subur dalam laut kita. Maka dia kena juga bergulung setiap setahun sekali. Begitu pula. Dalam masa yang lain pula kita dapat tengok keadaan tersebut menunjukkan pengasihnya Allah, penyayangnya Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluknya, termasuk sekecil-kecil mana, sehalus-halus mana makhluk Tuhan yang duduk di dalam laut. Tuhan cara habis keadaan tersebut. Tuhan jamin belaka makanan mereka. Maka kita pergi kepada sifat Ar-Rahman pula, nama Ar-Rahman Allah Ta'ala pula. Kemudian kalimah nama ini juga terkandung dalam semua keadaan. Cuma kita ni lah guna lagu mana. Kita boleh beramal jadi dah. Dalam 99 kita beramal satu saja, cukup dah. Terkandung, kita akan dapati seluruh alam ini terkandung nama-nama tersebut. Angin, udara. Cuma kita sedar tak sedar je. Kemudian Allah, kalimah lafzul jalalah. Kalimah Allah ini tidak boleh ditafsirkan dengan sebarang tafsiran, sebab ini adalah nama yang Allah beri khas kepadanya, kepada Tuhan. Semua orang tidak boleh memberikan nama makhluk kepada nama Allah, kepada nama lafzul jalalah ini, iaitu Allah. Tak boleh beri nama anak Allah ataupun nama anak Muhammad Allah, tak boleh. Kalau ada, kena tukar. Haram, dosa. Nama itu khas untuk Allah Ta'ala. Sebab itulah bila Kristian di Malaysia ni, dia minta supaya kalimah Allah digunakan di dalam kitab mereka, dalam buku cetakan mereka, kita kena tentang betul-betul. Sebab benda, penggunaan kalimah Allah tidak boleh digunakan, tidak boleh kita benarkan kepada mereka, walaupun secara sejarahnya mereka pernah guna. Tetapi mereka merujuk kepada Allah yang mana mempunyai dua lagi. Trinity tu, konsep Trinity. Ada mak dia, isteri dia ataupun Maryam, anak dia Nabi Isa, Ruhul Kudus. Maka benda-benda ni tidak ada di dalam kalimah Allah, kerana Allah merujuk kepada Tuhan yang Esa. Sebab apa? Kalau Tuhan tu dia ada lebih daripada satu, kita akan dapati alam ini akan hancur berkecai, kerana ada banyaknya Tuhan yang kontrol. Sekereta ada dua steering, belah kanan seorang, belah kiri seorang. Macam mana kereta tu bergerak? Cuba kita bayang lah. Seorang sampai kat Sipang, kita nak pergi Kuantan. Orang ni kata tak, kita nak pergi Kelantan. Cuba kita bayang kereta tu ada dua steering. Maknanya kalau alam ini ada dua Tuhan, cuba kita bayang keadaan ciptaan Tuhan ni bagaimana. Tidak akan jadi malam, tidak akan jadi siang. Kita akan dapati berhancur-hancurnya makhluk ini. Maka mustahil Allah iaitu Tuhan mempunyai banyak di atas alam ini. Maka disebabkan itu sebut kata Allah, siapa yang menggunakan nama ni, iaitu Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa ni yang tunggal, tidak menerima dua, tidak menerima lebih daripada satu. Banyak sebenarnya kita nak tafsirkan ni, tapi kalau tafsir ni pula, bismillah ni duduk sampai 2-3 minggu, 2-3 bulan kita. Jadi tak akan bergerak ke kita. Jadi takut, ialah bendanya banyak tafsiran, kerana kegunaan bismillah ni kalau kita rujuk pada sejarah pesen ni pula. Kerana dalam sejarah
Allah berikan kalimah bismillahirrahmanirrahim dalam Quran. Nabi mana yang mula guna? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia hantar surat kepada Ratu Balqis, dia gunakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimah bismillahirrahmanirrahim itu tidak digunakan selepas kewafatan Nabi Sulaiman, sehinggalah diberikan balik kepada Nabi kita SAW melalui Al-Quran. Dalam setiap Nabi ni dia ada trademark dia sendiri, ayat-ayat yang Tuhan beri sendiri. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Adam, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu ayat-ayat yang nabi-nabi ni guna, yang mana nabi-nabi ni dia guna melainkan dengan wahyu ilahi, barulah dia boleh sebut benda tu. Setiap nabi dia ada belaka. Nabi Sulaiman antaranya adalah ulama bahas, Nabi Sulaiman dia ni hebat, kerajaannya hebat sebab bismillahirrahmanirrahim. Sebab lepas pada dia, sebelum daripada dia dan selepas daripada dia tidak ada kerajaan yang lebih hebat daripada dia. Dan disebabkan kalimah bismillah tu Allah beri pada dia, kerajaan dia hebat, maka Allah beri balik kepada umat Nabi SAW. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapakah kamu tidak dikurniakan kerajaan yang hebat seperti kerajaan Nabi Sulaiman? Nabi senyum. Nabi kata, mempunyai sahabat-sahabat seperti kalian lebih hebat berbanding mempunyai kerajaan yang mewah, yang hebat. Nabi kata, sahabat-sahabat ni, mung semua ni lebih bernilai lagi daripada kerajaan-kerajaan yang hebat. Kenapa? Ada kerajaan-kerajaan yang hebat. Maka kalimah bismillahirrahmanirrahim kalau kita temua betul, guna betul, hayati betul, dia boleh mengubah hidup seseorang, dia boleh mengubah persepsi seseorang. Sebab itulah orang-orang alim, orang-orang waliullah, bismillah ni dia buat pakar ni, buat jalan atas air, buat jalan atas angin, benda-benda tu jadi mainan pada dia. Tapi kita ni bukan benda tu. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita bukan mencari dunia. Kerana ilmu tasawuf ini adalah untuk ilmu mendidik diri kita beradab kepada Allah dan beradab kepada seluruh kejadian ni. Dipanggil ihsan, ilmu ihsanuddin. Ada setengah orang belajar ilmu tasawuf, dia nak dapat, dipanggil karamah. Buat apa nak karamah? Nak berjalan atas air, nak berjalan atas air buat benda. Cukup kita berjalan atas air masa hujan, kereta kita lalu, jalan atas lapuk air. Jalan atas air tu sudah lah. Tak usah nak berjalan atas air laut, nak buat apa benda. Tak perlu benda-benda begitu. Kerana karamah-karamah ini kata ahlillah sebagai tafilun, permainan kanak-kanak sahaja. Macam budak-budak ni beri mainan-mainan tu dia ralik, kita bimbang, disebabkan karamah tersebut menyebabkan kita ralik duduk pada makom tersebut, tak naik-naik ke tinggi lagi. Sedangkan makom ni kita nak sampai kepada makom musyahadah. Musyahadah ni adalah makom yang tertinggi yang dipanggil buka rasa kepada Allah ataupun buka pandangan kita kepada Allah. Setiap kejadian tidak nampak melainkan Allah belaka. Barulah duduk di tangga tu maksiat tidak akan jadi pada diri kita. Buat benda pergi kepada yang Allah redha belaka. Ada seorang ulama tu, dia tengok orang puang macam tunggu kayu, tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Sebab yang menggemarkan kita kepada dunia ni sebab apa? Nafsu kita. Bola-bola boleh sedap apa? Nafsu kita. Kalau nafsu kita ni, kita di nafsu ni, kitab hikam nyatakan bahawa nafsu ini adalah pemberian. Jangan kita cela dia, kerana ia pemberian Allah kepada kita. Jangan kita duk marah ke Tuhan, bapalah ada nafsu ni. Tak boleh. Sebab kita kena reti bahawa yang memberikan nafsu kita itu adalah Allah. Sifat nafsu ini digemar kepada barang hal keduniaan, barang yang liar hati kita kepada akhirat. Maka disebabkan itu kita kena didik dia dari menjadi yang liar kepada jinak. Dia. Apa? Jadi perumpamaan nafsu ni macam begini, macam seekor kuda lah, kita kata kuda liar. Orang kalau belah-belah Mongolia tu, kuda tu digigit takak dalam hutang step, digigit takak.
Maka kuda ni dia akan didik, dia akan latih. Kalau kita tidak latih kuda tu, dengan kita dia eret. Kalau kita buat kuda macam ganjing, boleh lah buat gitu, anjing moga kecek. Cuba kata kuda buat gitu, mana boleh. Dengan kita dia eret, sebab kita gagal menjinakkan dia. Maka mula-mula sekali jinakkan dia, akhirnya kita dapat menunggangi dia. Macam belah kita ni beruk Dia orang tua-tua dulu boleh beruk dalam hutang, dia beri kepada seseorang. Kita mau dah apa mak mau beri aku beruk lah, ni lah hadiah aku beri kamu, dah beruk apa beruk. Kita kalau kata kita ni orang-orang dulu lah nak panjat nyo, nak benda mudah, latih dia je, arah dia je. Maka beruk ni perangai dia ni jenis ngokah dalam rumah, dia jenis liar. Maka kita kena didik dia. Bila didik dia akan mengikut arahan kita. Begitulah nafsu kita. Nafsu kita ni Tuhan beri dalam keadaannya liar. Maka kita kena didik dia daripada gemar kepada keduniaan kepada gemar kepada akhirat. Nafsu juga, nafsu yang sama, dia akan berubah. Dipanggil nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada dipanggil nafsu amarah. Nafsu ammaratun bisu. Nafsu amarah tu nafsu yang dia ada 7. Nafsu ni dalam ilmu tasawuf dia ada 7. Satu dipanggil nafsu amarah, nafsu paling bawah. Sifat nafsu amarah ini, sifat dia suka buat benda yang Allah larang, dan tidak suka membuat apa yang Allah suruh. Dan bila dia buat apa yang Allah larang, dia akan rasa, dia tidak ada rasa apa-apa. Dia rasa benda tu manisang pada dia, tak ada masalah. Tinggal semayang tak ada masalah, bangun lewat mayang subuh tak ada masalah. Dia rasa relax. Maka itu dipanggil amarah, nafsu paling bawah kali. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini nafsu yang mencela diri kita. Kita buat benda tu, kita mencela diri. Apalah tinggal semayang, apa tu lagi tidur lagi pas semayang. Padahal kita bercakap dengan diri kita, apalah mulut aku ni duk boleh jaga sangat, apalah lagi buat begitu. Kita akan mencela diri kita lepas kita buat dosa, ataupun lepas kita meninggalkan apa yang Allah larang. Kita buat apa, kita meninggalkan apa yang Allah suruh. Contohnya dok puasa, rasa menyesalnya dok puasa tinggal sehari. Padahal bulan Ramadan ni kalau dibandingkan setiap tahun, setiap hari kita puasa, nak dibandingkan puasa sehari di bulan Ramadan, tidak akan menyamai setiap hari kita puasa sampai habis cukup setahun. Nak sama dengan sehari, nak qada balik fadilat puasa sehari di bulan Ramadan. Tak boleh nak qada. Ataupun semayang, kita nak solat di dalam waktunya. Contohnya kita tinggal subuh semayang pukul 7.30 ataupun pukul 8 bangun tidur lewat. Kalau kita ni walaupun tidak berdosa, tapi kalau nak ambil fadilah, solat subuh kita tu kita buat setiap hari, setiap masa kita buat semayang sampai kepada umur kita habis, tidak akan dapat menyamai solat di dalam waktunya. Lepas tu kena jaga betul-betul solat walaupun dekat di akhir-akhir waktu dah. Kita dalam keadaan ni kita sedar nak habis dah waktu. Semayang juga, angkat takbir, Allahu Akbar, orang dengar rabang, Allahu Akbar, Allah, terus semayang macam biasa. Tidak akan membatalkan semayang. Walaupun begitu, tak apa dah berbanding kita solat di luar waktunya. Maka masa kita tinggalkan tu, kita tertinggal, maka kita akan mencela diri kita. Apalah kita mahu cancel. Aku rasa aku ni dah malang macam mana dak bunyi time dah ni. Ataupun macam mana boleh jaga, lepas tu ditutup, disuat, menyebabkan bunyi alam kita tu tak ada mampu. Kita pun sambung tidur. Lepas kita jaga, kita akan mencela diri. Apalah lagi tutup cerdik lah. Lepas ni nak ubah tinggi, biar nak bangun kena bangun, nak tutup. Masa bangun tu terus pergi bilik air. Tu yang kedua. Yang ketiga nafsu lawamah. Yang pertama amarah, yang kedua lawamah, yang ketiga mulhamah. Mulhamah adalah nafsu yang duduk di tangga keadaan tu buat yang baik dan tidak membuat yang haram dah, tetapi dalam hati dia masih lagi bermain-main. Contohnya bersedekah. Sedekah orang macam ni, pitih dia suka sedekah ke orang, tapi disebabkan masih nak sedekah tu, dia akan mikir, daripada aku beri dalam tabung ni, baik aku simpan pitih ni ubuh kat dalam masjid, ataupun daripada aku beri ke masjid, baik aku beri ke budak ni.
masjid kaya dah, baik aku bikul budak. Dia masih lagi main. Padahal duduk pada tangga kebaikan dah. Dia masih lagi main. Ataupun dia ni buat apa contohnya, daripada semayang duha baik bangun semayang tahajud, jadi tak payah buat semayang. Dia masih berkira-kira dalam hal tersebut. Ataupun dalam keadaan dia buat masih lagi ada perasaan riya, masih lagi ada dalam hati dia, lintasan-lintasan pun tersebut masih lagi berlaku. Tu yang ketiga. Yang keempat dipanggil mutmainnah. Mutmainnah inilah nafsu yang dijamin syurga atas dalil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Nafsu mutmainnah ini zahir dan batin dia duduk atas tangga kebaikan semua, di tempat kebaikan semua, sama ada duduk pada syariatnya yang wajib atau yang sunat sahaja. Tu mutmainnah. Senang? Oh, payah. Sangatlah payah duduk atas tangga yang wajib dan sunat sahaja. Sama ada perbuatan kita, percakapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, lintasan hati kita, dua benda tu je. Wajib ke sunat? Buatlah apa benda. Kita ada berapa hukum taklifi? 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Orang duduk tangga mutmainnah ni duduk 2 je, wajib dan sunat. Dah 3 lagi. Bila yang haram dia tinggal, dapat pahala wajib 1, dapat 3 dah situ, dapat 2 dah yang wajib. Yang keempat, makruh. Makruh ni bila kita tinggal perkara makruh, dapat pahala sunat, dapat 2 wajib, 2 sunat. Harus pula. Harus ni benda yang tidak ada hukum pada asalnya. Contohnya makan minum, berjalan, jogging, berlari, naik kereta, naik motor, mandi, tidur. Semua tu tidak ada hukum. Maka dia gunakan hukum yang tidak ada hukum ni, perbuatan yang tidak ada hukum ini kepada biar menjadi wajib ke sunat. Dia berjalan hanya kepada kebaikan sahaja. Melancong hanya untuk kebaikan saja, menggembirakan orang rumah dia, menggembirakan anak-anak di cuti sekolah ni, dapat pahala sunat. Waktu piti untuk benda yang mendatangkan kebaikan. Duduk kiblatnya hati je, berubah di situ, perbuatan menjadi baik belaka. Maka benda kunci perubahan tersebut hati. Perubahan itu duduk pada hati. Hati itulah yang akan mengubah nafsu kita. Itu nombor 4. Nombor 5 adalah nafsu radiyah. Radiyah ini pada tangga wali-waliullah. Wali-waliullah, wali-wali kecil, wali-wali yang ke arah nak naik ke atas tu. Yang keenam adalah mardiyah. Mardiyah ini pada tangga sahabat Nabi, pada tangga anbiya. Nabi-nabi ni, kalau kita ambil gambarannya, Nabi ada 124,000 orang. Kita ambil seorang Nabi yang mana paling bong kali, kita tak kenal, tak pernah tahu nama dia, dibanding dengan 124,000 orang sahabat, mana besar? Sahabat ke Nabi? Nabi lebih besar lagi. Martabat dia begitu, tingkatan dia. Sahabat besar sekali, Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggil kabair sahabat. Sahabat-sahabat yang besar. Sahabat-sahabat yang kelas nombor 1, Abu Bakar As-Siddiq. Nombor 2, Umar Al-Khattab. Dia ada 10 orang tu, kena ikut ranking dia. Tak boleh kita nak litah. Yang ketiga Uthman, yang keempat Ali, dia bawah-bawah dia lagi. Baik. Itu tangga mardiyah. Kita ambil contohnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajah. Jangan kita ingat karamallahu wajah ni panggilan orang Syiah. Karamallahu wajah ni adalah Allah muliakan wajahnya. Kenapa gelaran itu ada pada Sayyidina Ali? Kerana ceritanya semasa zaman Syiah dengan Khawarij, Syiah dengan Khawarij ni mari. Khawarij golongan yang sangat benci pada Sayyidina Ali, Syiah golongan yang paling suka pada Sayyidina Ali. Ahli sunnah dia menengahi. Dia menengahi dengan semua sahabat sama belaka. Semuanya kita kasih belaka. Maka Khawarij dia setiap kali dalam khutbah dia, mereka akan mencerca Sayyidina Ali. Dia kata qabbahallahu wajhah.
Ali qabbahallahu wajah. Qabbahallah tu Allah burukkan wajahnya. Maka ahli sunnah dia dengar gitu, di cover balik dengan perkataan karramallahu wajah. Ali, Allah muliakan wajahnya. Nak melawan pada masa tu perkataan qabbahallah. Golongan Khawarij yang sangat benci pada Sayyidina Ali. Sebab apa dia sangat benci pada Sayyidina Ali? Sebab Sayyidina Ali lah dia buat tahkim. Tahkim tu panjanglah cerita dia, tak mau cerita hari ni. 10 Muharram kalau kena sini kita cerita peristiwa tahkim, pasal Karbala semua tu dah. Kemudian yang ketujuh, insan kamil. Insan kamil. Insan kamil ni seorang je manusia dapat. Nabi kita SAW. Sebab apa? Kerana Nabi kita ini dapat bertemu dengan Allah Ta'ala, dapat bercakap dengan Allah, dapat memandang Allah. Memandang cara mana? Wallahu'alam. Kita tak boleh nak syarah dah. Dia ada dua pendapat ulama situ. Melihat Nabi SAW pada malam Isra' Mi'raj, melihat sungguh. Cara mana? Hanya Allah dan Rasulnya a'lamu, lebih mengetahui bagaimana keadaan melihatnya Nabi pada Allah pada malam Isra' Mi'raj. Yang kedua, tidak dapat melihat Allah. Yang ni jumhur ulama ahli sunnah kata, Nabi pada malam Isra' Mi'raj bukan memandang Allah secara live begitu, tidak. Nabi dipanggil dibuka rasa. Dibuka rasa tu dipanggil musyahadah yang paling tinggi. Musyahadah ni dipanggil tajalli. Tajalli, dibuka rasa dengan sangat tinggi. Tajalli, hujang. Masa ni kita doa banyak. Nabi kata dua keadaan dia. Masa hujang doa tidak tertolak. Masa hujang segi masa bila? Sebila segi? Masa hujang dia ada dua keadaan. Saya ingat nombor satu. Yang kedua Nabi kata masa hujang ini ada waktu Allah tidak tolak doa kita. Maka kita ni Tuhan kurniakan tengkujung. Doa lah banyak masa gini. Okey, itulah 7 golongan. 7 golongan nafsu. Bertitik tolak dari hati je. Kiblat kita sining. Kiblat syariat. Semayang kita mana? Kaabah. Kita akan menghadap ke tempat yang sama, Kaabah. Kiblat syariat ni. Tapi masa orang semayang, kiblat yang sama, tetapi ada mereka yang Allah tolak solat. Ada mereka yang Allah terima tapi pahalanya sedikit. Ada keadaan solat yang Allah terima tapi dalam keadaan yang cacat. Ada terima dalam keadaan solat yang penuh kesempurnaan. Bezanya di mana? Padahal kita berkiblatkan kiblat yang sama. Bezanya pada kiblat batiniah kita. Kiblat hakikat. Kiblat di sini. Masing-masing solat yang sama, tetapi mereka solat tu batiniah mereka kepada Allah. Ada yang kiblat mereka kepada dunia. Kata susah nak ingat ke Tuhan 24 jam. Susah nak jadi atas dalil ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah itu dapat memberi ketenangan kepada hati. Kita kata susah nak buat kerja buat tak boleh. Kita nak ingat Allah rasa susah. Kita ingat ke dunia sokmo rasa senang je apa? Setiap hari kita ni ingat benda sokmo. Dua je hati kita ni. Ingat ke dunia ke ingat ke Tuhan? Kalau ingat ke dunia sokmo, sampai ke semayang pun ingat ke dunia. Hati kita ni ingat nak buat ni, bangun tidur. Dah penat ke kita bangun tidur setiap hari mikir nak makan, mikir nak cari rezeki, mikir nak. Dah penat moga kita setiap hari kita buat. Benda tu lazat. Tetapi ada benda yang lebih lazat daripada mengingati dunia, iaitu mengingati Allah. Bila kita mengingati Allah, kelazatan dia sampai dunia ini kita boleh lupakan dia. Ada orang tak makan minum kerana disebabkan mengingati Allah. Ada orang tidak lupa kepada kerisauan dia kerana mengingati Allah. Maka mengingati Allah itu lebih utama berbanding mengingati dunia sepatutnya. Kita ni mengingati dunia ni kita rasa tak penat. Tapi mengingati Allah kita rasa penat. Sebab kita tak biasa je sebenarnya. Kalau hati kita mengingati Allah sepanjang masa, tukar dua tu je. Sama ada kita ingat dunia ke sokmo ataupun ingat ke Tuhan sokmo. Dua tu je. Setiap hari kita ingat ke mana? Teka diri kita masing-masing. Kita boleh jawab dah malam ni. Ingat ke mana kita ni? Dah ingat ke Tuhan, ingat ke dunia. Dah ingat ke dunia, ingat ke Tuhan. Dua tu je.
Biar sentiasa mengingati dunia lah hati kita ni. Baik. Maka sifat nama yang pertama Bismillahi Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah Ain Asma. Bukan Ain Asma. Ain Asma itu kalimah Allah. Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang mana memberi simbol bahawa Allah itu bersifat dengan Al-Mun'imu bi Jalaili Ni'mi. Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman ini iaitu Tuhan yang memberi rezeki dia yang besar-besar. Rezeki yang besar-besar ni antaranya benda makan minum, tempat tinggal, tidur, pakaian, kemewahan. Apa benda yang dibangsakan kepada dunia ni, yang Allah beri kepada seluruh orang, seluruh makhluk dia, itulah Ar-Rahman Allah Ta'ala. Allah kurniakan sifat dengan Ar-Rahman ini, sifat pemurah Tuhan kepada seluruh makhluk dia. Tidak kira makhluk tu haiwan ke, malaikat ke, jin ke, iblis ke, Tuhan beri belaka nikmat ke dia. Saya terfikir, dalam makhluk yang kita duduk doa Bani Israel ni hancur, tapi Tuhan tidak hancurkan. Sebab apa? Saya duduk apa ada selagi makhluk yang Tuhan buat juga sangat derhaka kepada dia, tetapi Tuhan tidak hancurkan. Iblis, perangai dia sama. Dia meyakini Allah itu Tuhan dia, tetapi apa yang Allah syariatkan kepada dia, dia tak boleh ikut. Allah suruh sujud pada Nabi Adam, dia tak boleh ikut. Bani Israel akan serupa perangai iblis. Dia yakin Islam, dia yakin Islam tu agama yang betul, dia yakin semua Nabi-Nabi tu, tetapi Nabi Muhammad SAW untuk diikuti dok sekali-kali. Bani Israel. Dan apa kesamaan yang lebih pada mereka? Mereka Allah kekalkan mereka. Asbab benda kekal, mereka ada akidah meyakini Allah, tetapi syariat tak ada, tetap kafir. Maka kita tengok sebab apa Allah kekalkan Bani Israel. Sebab mereka, akidah mereka masih tauhid pada Tuhan. Maka kita pun tu caratan dunia je Tuhan beri dengan sifat Ar-Rahman dia. Iblis dia boleh cakap dengan Tuhan. Dan sebab tu bila dia dengar Firaun dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu, aku Tuhan sekalian alam. Iblis ni dia dengar kalimah Firaun sebut, dia sangat takut Tuhan turun azab on the spot. Sama ada turun bala apa benda ke, dia takut. Dia lari dengan kalimah Firaun tu, dia lari ke sebelah barat, lari sampai keliling dunia, balik sebelah, jumpa pulak, lari pulak ke sebelah utara, sampai jumpa pulak Firaun di sebelah selatan. Faham tak? Dia terkejut dengan kalimah Firaun tu sampai dia lari keliling dunia, jumpa pulak belah ni, dia lari pulak belah ni, sampai jumpa pulak belah ni. Takutnya dengan kalimah Firaun tadi. Maka Firaun ni tak sedar diri, akhirnya Tuhan hancurkan dia. Iblis Tuhan kekalkan dia. Bani Israel Tuhan kekalkan dia. Cuba kita fikirlah asbab dia, asbab akidah dia. Tapi syariat kita jangan ingat Islam ini dengan akidah semata. Syariat kita ada lagi. Kita ada 6 rukun Islam, yang 6 rukun iman yang kita kena imani. Iaitu beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Maka beriman kepada Al-Quran sebahagian daripada iman kita. Bila kita tolak salah satu, iman kita ini daripada 100, tolak sama dengan kosong. Jangan kita dengar 100 tolak 1 sama dengan 99. Tu dalam bab fiqh boleh begitu. Semayang ada setepak kita ni lupa, maka solat kita itu akan kurang markahnya. Solat berjemaah dari 27 saja cendeng kita ni mari melambat-lambatkan dalam mengangkat takbir bersama dengan imam, habis dapat 26 contohnya. Tu dalam fiqh. Dalam akidah tidak, jawapan dia kosong. Tidak diterima juga, tetapi disebabkan dia beriman lagi pada Tuhan. Hak lain ada 2 benda ditolak. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, diberi kepada seluruh makhluk-makhluk dia. Seluruh makhluk dia, Bani Israel ke, orang yang yang paling lantang menentang Islam ke, Tuhan beri pada mereka. Dengan Ar-Rahman tersebut, sifat Ar-Rahman, kita boleh tengok dah cakap nak Tuhan beri kepada seseorang tu. Kekayaan, kemewahan yang Tuhan beri kepada seseorang tu, kecantikan,
kemewahan ke apa benda sajalah Tuhan beri, tapi mereka tak semayang. Ar-Rahim, bila sebut Ar-Rahim, sifat yang mana al-mun'ilmu bidiqaikin ni'mi, Allah yang beri nikmat yang halus-halus. Beri nikmat yang halus-halus ni, yang seni-seni ni adalah kepada hamba-hambanya yang beriman sahaja. Kita kalau kita kenal dengan, contohlah Sultan ni kaya. Sultan tu kaya, dia pemurah, dia beri belaka duit korang, minta beri, minta tanah beri, minta ni beri. Tetapi bila kita ni kerabat dia, beza tak? Beza. Begitulah orang beriman, beza dia dengan orang yang Allah beri dengan sifat Ar-Rahman Tuhan, dengan Ar-Rahim, kita ini hamba dia yang dia kasih. Beza ke tidak? Beza sangat-sangat. Hamba yang dia kasih berbeza dengan hamba yang diberi sekadar hamba sahaja. Dia beri sebab mu ni makhluk aku beri belaka, tanggungjawab aku. Konon macam begitu, padahal Tuhan tidak ada tanggungjawab tersebut. Seolah-olah Tuhan beri kepada makhluk dia ini macam seolah-olah dia jaga habis setiap orang pada kita. Semut sebesar macam mana pun, makhluk sekecil macam mana pun, Tuhan beri belaka. Tidak ada gagal dalam memberi nikmat kepada makhluk-makhluknya. Tetapi Ar-Rahim Tuhan, kita dapat tengok pada orang yang beriman. Pada orang yang beriman, ketenangan yang Tuhan beri pada kita. Kita boleh solat, kita boleh berzikrullah, kita boleh ingat dalam keadaan seluruh dunia benci kepada kita. Kita rasa benda ni kemanisan kepada kita. Ni baru atas dunia. Di hari akhirat kayak gini, orang lain tidak ada kuasa melainkan kuasa Allah yang dia beri kepada makhluk dia, yang hamba dia yang dengan sifat Ar-Rahim tersebut. Maka seluruh makhluk Tuhan akan deki belaka kepada makhluk, kepada hamba dia yang beriman. Maka kita haraplah kita nak sangat-sangat dengan sifat Ar-Rahim Tuhan tu ke kita. Sebab kita tak confirm keadaan kita ni boleh mati dalam keadaan macam mana. Cuma harap-harapnya kita ni kekalkan akidah kita, tauhid kita tu. Walaupun syariat kita ni banyak lagi dengan dosa, dengan semayabang kita ni, dah kadang kita rasa jam rasaan apa yang kita buat setiap hari. Ibadat-ibadat kita buat kepada Tuhan ni terima ke tidak? Maka kita jangan putus asa dengan rahmat Tuhan. Kita peganglah betul-betul dengan tauhid kepadanya. Sebab itulah dia akan menyelamatkan kita di hari akhirat esok-esok. Baik. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ini adalah nama yang mana perumpamaannya adalah nama yang pertama. Bagi seluruh sekalian nama, pertamanya bermula dengan Ar-Rahman. Seolah-olah begitu ulama kata. Walhal di sisi Allah tidak ada turutan. Ar-Rahman, Ar-Rahim tak ada. Dia tak ada Al-Mutakabbir, Al-Qudus tak ada. Dia ada nama, dia tidak ada nama yang kita bilang 99 tu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mutakabbir. Dia tidak ada tingkatan turutan. Dia semua scattered, bertaburan. Dia tidak ada mengikut. Contoh kita belajar sifat 20 lah, wujud, kidam, baqa. Dia tidak ada nombor 1 wujud, nombor 2 kidam. Pada sisi Tuhan tak ada begitu. Pada sisi kita je ada. Mula-mula sekali kita kena belajar sifat benda, wujud. Nombor 2 kidam, nombor 3 baqa. Baru kita reti. Sampai kepada sifat 20 kita belajar, kita akan dapati sifat 20 ni dia boleh pergi balik. Contohnya sifat wahdaniyah, Esa Allah. Sebab apa dia tu Esa? Sebab dia ada sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Sebab apa pula dia ada sifat qiyamuhu binafsihi? Sebab dia ada sifat mukhalafah, bersalahan dengan makhluk lain. Kita ni berkehendak kepada sesama kita, berkehendak kepada makhluk, nak ke udara, nak ke makan minum, nak ke kawan-kawan, nak ke mak ayah nak beri kita ada, nak jaga kita dari kecil. Qiyamuhu binafsihi, pada Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang lain. Maka sebab apa dia sifat wahdaniyah? Sebab dia qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Sebab apa pula dia qiyamuhu binafsihi? Sebab dia tidak serupa dengan hak lain, dengan makhluk dia. Sebab apa pula mukhalafah? Sebab dia itu bakok kekal. Sebab apa dia bakok? Sebab dia kidam. Dia boleh pergi balik. Sebab apa dia kidam? Sebab dia bakok. Sebab apa dia bakok? Sebab mukhalafah. Dia boleh nombor 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 5, 4, 3, 2, 1.
Faham tak kita kawan? Faham? Sifat dia Tuhan yang kita bilang ni, dia tidak ada turutan. Dia sama saja pada sisi Allah. Pada kita saja bila kita belajar, dia nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sifat Ar-Rahman Allah, perumpamaannya macam sifat nombor 1 pada Allah, Ar-Rahman. Lepas pada tu Ar-Rahim, perumpamaannya macam nama yang terakhir daripada nama Allah. Seolah-olah begitu ulama kata. Dan di tengah-tengahnya itulah nama-nama yang lain terkandung. Al-Mutakabir, Al-Quddus, Al-Latif, Al-Jalal, Al-Jabbar. Semua tu duduk di tengah-tengah. Maka bila kita sebut Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, seolah-olah kita telah menyebut keseluruhan nama Allah. Itu kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kalau guna Bismillah ni, dengan Bismillah je terkandung seluruh ilmu dah. Kita baca Al-Quran, sutir Quran itu terkandung dalam surah mana? Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu seolah-olah seluruh Al-Quran itu terkandung dalam 7 ayat tu. Kita baca 7 ayat Al-Fatihah, seolah-olah kita baca sutir Quran. Walaupun ada hadis yang kata surat Qul Huwallahu Ahad 3 kali, macam itu adalah perumpamaan tu yang Nabi beri. 1/3, 1 Qul Huwallah, 1/3 Quran. Baca 3 kali macam baca sutir Quran. Kita nak ambil di sini pengajaran dalam Al-Fatihah. Ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 Alhamdulillahirabbil alamin. Cerita pasal kita puji Allah Taala. Dalam Quran banyak mana ayat cerita pasal kepujian pada Allah. 7 ni jis dia duduk dalam Quran, sutir Quran. Baik, dari 7 ayat Al-Fatihah, di manakah kunci dia? Permulaannya lah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah 7 itu duduk terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca Bismillah, seolah-olah dalam Bismillahirrahmanirrahim ada sutir Quran, ada Al-Fatihah dalam tu. Dalam Bismillahirrahmanirrahim duduk di mana? Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Dalam Bismillah duduk pada mana? Duduk pada kalimah Allah. Pada kalimah Allah duduk pada mana? Duduk pada hu, huwa, dia. Hu tu duduk pada mana? Duduk pada, tak boleh nak sebut lah. Sebab hu itu penggunaan domain. Domain merujuk kepada dia. Bila kita tambuh dia, kita nak Tuhan. Tambuh dia, kita nak dia lah kali. Kita nak kepada mengesakan dia saja. Maka tidak ada ayat kita boleh sebut, tidak ada kalimah kita boleh sebut. Maka kita akan tercengang. Dalam dunia ni kita tidak boleh sebut dah benda. Maka diam kita menjadi zikir. Diam kita menjadi zikir. Perbuatan kita menjadi zikrullah. Setiap masa kita dengan dia. Kita sebut benda lain, hakikatnya kita sebut tu Allah. Faham tak? Macam kita dengar guruh. Kalimah guruh kita sebut sama kan. Guruh itu adalah zikir malaikat. Guruh tu, gurugang tu zikir malaikat. Kalau orang ahlilah dia tak dengar melainkan bunyi zikrullah je sama. Contohnya lagi bunyi ribut, dia tidak dengar melainkan bunyi zikrullah belaka. Begitulah kita dengar seluruh alam ini. Bunyi kicauan burung, bunyi haiwan, bunyi rimau, semuanya zikrullah. Maka kita pun kena yakin yang kita sebut ni juga adalah zikrullah juga. Kalimah kita keluar daripada mulut ni zikrullah juga sebenarnya. Bila kita duduk pada tangga bercakap pun zikrullah, barulah duduk pada tangga wajib ataupun sunat. Kita buat benda, tengok benda, zikir. Dengar benda, zikir. Masuk dalam telinga kita jadi zikir. Masuk dalam mulut, zikir. Bau benda, zikir. Ada tak nak cela bau busuk? Tak dah lah. Bau busuk pun Tuhan buat. Yang buat bau busuk yang boleh jadi bau gitu tu Tuhan buat. Maka zikir juga bau pun. Lalu lari siapa? Orang lain tutup hidung, kita relax. Dah apa awak rasa benda? Macam kita cerita hari tu lah. Apa ni? Orang yang pemisah yang Indonesia tu dia dikurung dia dalam penjara oleh orang US, oleh Amerika. Kemudian dalam penjara tu dia hanya buat bunyi titikan air. Dia kurung di tempat yang gelap. Kemudian dia sengeleng buat bunyi titikan air jatuh. Tik tik tik.
Lepas pada dia dikurung beberapa tahun, dia keluar dalam keadaan tidak ada orang setengah-setengah orang, dia target dah nak menggilakan orang dengan cara begitu. Kurung di tempat yang gelap, dia buat bunyi satu benda yang menyebabkan setiap masa bunyi. Dia akan rasa gila lah sekali. Boleh jadi gila. Tapi benda tu tak jadi kepada puak ni mujahidin ni. Sebab dia, bila orang tanya, dah macam mana awak tidak jadi gila? Kata sebab setiap titikan air itu adalah zikrullah. Setiap titik aku sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka setiap titikan tu gi ke zikrullah. Gi ke zikrullah. Maka jadi penat dak hidup. Tak. Dia jadi hidup. Begitu hati kita. Setiap benda yang orang orang bang dah masuk waktu dah dah. Dah apa jadi dak ujang dia dah. Setiap benda yang kita dengar dah, bunyi ujang, bunyi benda, biar jadi zikrullah pada kita. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim terkandung dalam kalimah Allah. Kalimah bismillah. Bismillah terkandung dalam kalimah Allah. Allah terkandung di dalam kalimah huwa. Huwa terkandung di dalam satu titik. Tidak ada benda kita boleh sebut dah. Ada. Maka itulah kita kena reti bahawa alam ini, bangunnya alam ini hakikatnya Allah. Maka bergerak dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena reti bab ni. Barulah hidup kita ini jadi terarah. Ibadat kita jadi asyik kepadanya. Kemudian pada minggu yang akan datang insya-Allah kalimah alhamdulillahillazi amarna bima'rifatihi wa tauhidihi. Kalimah alhamdulillah ni pun satu kuliah juga. Kita cuba masuk dalam keadaan yang sesingkat mungkin insya-Allah. Minta maaf ada terkasar bahasa, ada terlebih bicara. InsyaAllah kita bertemu pada bulan yang akan datang. Saya minta maaf banyaklah ada jemputan, tuan-tuan jemput kita untuk hadir ke dalam majlis maulid. Minta maaf banyak tak boleh hadir. Kita ada urusan. Cuma lepas pada cadangan saya lah, nak bagi suasana tu hidup. Bawa budak kecil seorang. Panggil budak-budak yang baru-baru beranak tu, offer. Mana-mana mak-mak ayah yang ada anak tu, toki ke ada cucu ke baru beranak ke, bawa kita boleh cukup pada malam tu. Maka mana-mana keluarga tu sedialah bunga rapar tu dah. Maka benda tu boleh hidup. Sebab kita buat di Masjid Biru, benda tu mendapat sambutan. Padahal kita buat masa bulan Maulid je. Kita buat 2 kali je pada bulan Maulid, tapi orang dengar benda tu, dia jadi ada anak dia jadi panjang-panjang. Akhirnya kita dapat mencari jemaah baru. Ada insya-Allah. Kalau kata tu cadangan saya, kita dak mari cadang kepada orang pandang-pandang sangat. Minta maaf banyaklah deh. Minta maaf banyak sekali lagi. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratikal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. عملت سوءا وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.